RM3. Watt kelas 2 RM20 sehari. Kita kata yang ini insya-Allah kita jadi kerajaan baru Pakatan Rakyat Putrajaya, bayaran perkhidmatan watt hospital kerajaan kita hapus kira, tak payah kita kenakan lagi. Ini tawaran baru kita. Kalau orang tanya pasal apa, kita kata watt kelas 3 RM3 pun UMNO nak kenakan juga. RM3 pun nak kutip juga. Kalau tunggu mereka ni jadi kerajaan lagi, RM3 kau bayar. RM3 pun dia kelapar ambil juga. Kerajaan rakyat ni ialah, kalau zakat RM3 tu, kerajaan tolong bayar terus lah, tak gaduh kenakan cas. Kelas 2 RM20. Yang ni semua kita hapus kira sebagai tawaran baru. Silakan diumumkan. Perkara kedua, kita fikirkan soal apa? Soal anak-anak kita habis SPM, hak tak boleh masuk universiti, tak boleh masuk kolej ni ramai. Setiap tahun dekat 3 juta orang. Mereka ni duduk di rumah, mak pak pun serabut. Mak pak kata hang ni keluar sama rumah, dia jadi mak rempit. Dia lepak di pusat membeli belah. Kerajaan hak adalah tak ada perkara dah nak fikir lagu mana nak selesai anak-anak muda lepasan SPM. Oleh kerana UMNO Barisan Nasional tak boleh fikir dah, maka kita kata serah mai kat kita kerajaan besar ni, kita nak buat lagu mana? Kita katakan bahawa untuk anak-anak muda lepasan SPM, kita kata kerajaan baru Pakatan Rakyat, kita akan sarankan kepada syarikat-syarikat supaya ambil anak-anak muda lepasan SPM ni, bagi latihan kemahiran. Kerajaan akan bagi dana kepada syarikat yang membiayai atau ambil anak-anak kita ini bekerja dan berlatih dengan syarikat. Lepas yang tempoh, kita verify atau kita manfaatkan latihan mereka itu bertaraf sijil atau bertaraf diploma yang melayakkan mereka untuk melanjutkan pelajaran sampai peringkat universiti teknikal. Setiap tahun 3 tahun ni, 3 juta orang ni jumlahnya ramai. Kalau tunggu Barisan Nasional dia tak ada idea nak pulihkan, maka kita tawarkan dalam pengumuman manifesto kita besok jawapan bagaimana nak selesaikan masalah setiap tahun 3 juta anak-anak lepasan SPM yang tak dapat tempat di universiti dan juga tak dapat tempat di kolej, iaitu dengan cara kita anjurkan syarikat-syarikat di negara kita ni yang beribu jumlahnya supaya ambil anak-anak kita ini, bagi latihan, selesai tempoh sekian masa latihan, kita berikan taraf sijil kat mereka, kemudian mereka layak melanjutkan pelajaran sampai universiti teknikal. Dengan cara itu, mereka tak serabut di rumah, mereka tak buang masa di pusat membeli belah, dan mereka tak jadi mak rempit. Ini jawapan kita kepada anak-anak kita lepasan SPM yang hari ini BN tak ada solution. Bisa diumumkan. Dan malam ini, macam disebut oleh Datuk Jo tadi, bekas timbalan Panglima Tentera Darat, dulu pegawai pemerintah 5 brigade Sungai Petani, 6 brigade. Saya masih ingat waktu itu saya jadi setiausaha politik Menteri Pertahanan Syed Hamid Alba. Bila main ke camp 6 brigade, Jeneral Ghafir adalah pegawai pemerintah. Dia pencen dengan pangkat 3 bintang. Lieutenant General, yang duk silap sebut lagi, Major General ke Brigadier General, Lieutenant General. Lah ni dia masuk dalam Pakatan Rakyat, dia nak ceramah malam ni. Dia akan cerita tentang masalah dalam pasukan keselamatan, khususnya tentera. Hak lah ni tak selesai lagi peristiwa di mana? Di Sabah, di Lahad Datu. Hak kata orang Sultan Sulu lah. Soalnya mereka mendarat di Sabah, di Lahad Datu. Soalnya juga mereka bawa senjata. Macam mana mereka boleh mendarat di Lahad Datu Sabah? Kita ada kapal selam, kita ada agensi penguatkuasa maritime,
kita ada tentera laut di Raja Malaysia, kita ada polis. Tiba-tiba 100 orang boleh naik peru, boleh mendarat di Lahad Datu Sabah. Oh, ini kes berat ni. Dekat 2 minggu dah tak tahu nak buat apa. Ni, kalau pihak lama UMNO Barisan Nasional ni, berat ni. Kapal selam berbilion-bilion, komisen beratus juta. Buat tu boleh main dengan naik bot kecil kan, boleh mendarat. Kalau pihak lagi lama, beratlah, bukan Lahad Datu lah. Negara kita ni sempadan lautnya luas, jaminan keselamatan rakyat tanggungjawab kerajaan persekutuan. Sampai lah kita tak tahu Hishamuddin Hussein ke Zaid Amidi ke punya kerja. Tanggungjawab nak selesai ni tak tahu lagi. Ni hak sedang duk berunding lagi. Menteri luar kata hari ni tarikh akhir, mereka kena keluar. Nak keluar macam mana? Mereka ada senjata. Kalau ikut peristiwa Sauk, mereka ni kalau ditangkap boleh dituduh di bawah ancaman atau percubaan menderhaka pada yang di-Pertuan Agong. Serupa. Bezanya Sauk Kuala Kangsar dengan Lahad Datu. Tu yang bezanya. Kita duk tengoklah, rakyat kena perhati tengok. Ceritanya apa? Ceritanya adalah sempadan negara bolos. Kalau bolos makna ada sesuatu yang tak kena dari segi keupayaan kerajaan menjamin keselamatan rakyat. Ini isu besar. Sebab itu bila kita buat convention besok, kita turut akan menerima sokongan bekas-bekas pegawai tentera. Jeneral Rapel itu satu. Kor agama Angkatan Tentera ni, pangkat ketua dia tu 1 bintang, Brigadier General. Namanya Datuk Ustaz Najmi Haji Ahmad. Dia adik Ustaz Nakai. Ustaz Nakai Bading tu, naik Presiden PAH tu ni. Kawan lama kita. Ni adik dia. Pencen tentera, kemudian menyertai Pakatan Rakyat. Malam ni dia akan ceramah juga di Sungai Petani di Melbourne. Waktu pakat main. Satu lagi, isyaratnya ialah kalau bekas-bekas pegawai tinggi tentera boleh keluar daripada lingkungan hidup selesa nak mai tolong Pakatan Rakyat, isyaratnya ialah propaganda UMNO Barisan Nasional bahawa kalau beralih kerajaan Barisan Nasional ganti dengan Pakatan Rakyat akan timbul huru hara. Benda tu sebenarnya tidak akan berlaku. Bekas-bekas pegawai tinggi tentera ni ada bersama kita. Mesejnya ialah jaminan peralihan kuasa kerajaan secara aman dan tertib daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat selepas pilihan raya yang ke-13 pada bila-bila masa. Itu mesej. Apa kita nak buat dekat Barisan Nasional? Kita bukan nak buh dalam. Nak bubuh Dr. Mahathir di dalam berhabis beras saja. Tak usahlah, kita tak minat yang tu. Bukan kita nak balas dendam kat Datuk Najib ke Kak Musa Hassan dah. Nah, kita tanya balik Dr. Mahathir. Masa hang jadi Perdana Menteri 22 tahun, harta yang hang kunggah, harta yang anak-anak hang kunggah kerana hang jadi Perdana Menteri, yang tu aja. Kita bukan nak ambil semua, nak ambil separuh ya. Bukan nak bagi balik kat Perdana Menteri baru atau menteri-menteri baru Pakatan Rakyat dah. Nak ambil balik harta itu, nak masuk dalam perbendaraan negara, dan duit itulah kita nak tolong rakyat di bawah ni. Duit yang mereka ambil cara tak betul. Itu aja. Komisen kapal selam Datuk Najib 500 juta. Yang tu kita ambil balik lah. Datuk Najib teruslah hidup macam biasa. Kita tak mau kacau dia. Kita nak ambil balik duit komisen tu saja. 500 juta ni boleh tolong orang kampung dalam banyak perkara. Tu saja yang kita nak. Bukan kata nak balas dendam balik. Lah ni daripada Perlis sampai ke Sabah, mood ataupun keyakinan bertukar kerajaan itu sangat-sangat kuat. Sebab itu
pemimpin Barisan Nasional duk habaq kat rakyat, hampa kalih kerajaan huru-hara. Hampa tukar kerajaan, maka kecoh lah, tak ada lagi keamanan. Hari ini kita berhimpun Majlis Raya Cina. Ada Cina, ada India, ramai Melayu. Kita duduk dalam himpunan macam satu keluarga besar. Keluarga rakyat Malaysia di bawah Pakatan Rakyat yang ciptakan keamanan. Tak ada sebab kita nak berkelahi. 12 kali pilihan raya kita kalah. Kita lebih banyak rasa kalah dari menang. Cuma kali ni je kita yakin boleh dapat kemenangan. Pasal apa pula nak huru-hara? 12 kali pilihan raya kita kalah, aman saja. Yang tak pernah rasa kalah, UMNO Barisan Nasional. Kalau yang nak buat huru-hara, bukan Pakatan Rakyat, tetapi UMNO dan Barisan Nasional yang akan buat huru-hara. Yang ini sebenarnya akan berlaku. Sebab itu pihak kita yakin pasukan polis profesional, pasukan tentera to serve the king and the country, berkhidmat kepada raja dan negara. Profesional pasukan polis dan tentera tidak kita pertikaikan. Lah ni tentera pun nak mengundi kena celup jari macam kita juga, kena calik dakwat macam kita juga. Lah ni tentera. Cuma tentera dengan polis mengundi awal 2 hari. Kalau kita mengundi 10 hari bulan, polis dengan tentera mengundi 8 hari bulan. Tok mengundi kira bila? Kira hari kita mengundi. Dalam masa 48 jam tu, tok mengundi letak di mana? Letak dalam balai polis. Kalau macam itu, polling agent kita, counting agent kita nak balik saja ke? Nak tunggu kotak undi? Kita tunggu. Baik tu cikgulah, kita kena latih polling agent, counting agent kita hak live sekali tu. Pukul 5 tutup saja. Dia kena ikut tang mana peti undi itu disimpan. Kalau peti undi itu simpan dalam lokak polis, kita minta counting agent kita hidup dalam lokak polis. Itu dia. Hidup lokak polis. Dan kita dah minta kebenaran daripada pengerusi SPR Tan Sri Aziz. Kita kata counting agent kita akan tunggu kotak undi itu yang disimpan dalam lokak polis. Kita tanya dia boleh tak boleh. Dia kata pasal apa macam tak percaya antara tu sekali. Kita kata kali ni memang tak percaya. Jadi kita minta izin SPR, petugas kita, counting agent akan tidur dalam lokak polis. Kita tanya dia boleh tak boleh, dia kata boleh. Kalau boleh, kita minta dia keluar surat supaya bila kita tidur di balai polis, ketua balai jangan tak bagi kita masuk. Pengurusi SPR dah bagi, ketua balai kena bagi. Jadi siapa yang belum lagi daftar sebagai counting agent, sila buat demikian dengan Cikgulah, terutama untuk sesi bertugas pukul 4 sampai pukul 5. Sebab orang ni lah yang akan tidur di lokak polis pada pilihan raya akan datang. Boleh? Boleh Pakcik? Boleh ha? No. Salah. Ambil nama lah, pakai baju Melayu biru. Serban merah di bawah. Dia kata boleh tadi. Boleh lah? Alhamdulillah. Semangat tu. Sebab yang akan kalahkan kita kali ini bukan rakyat. Yang akan kalahkan kita kalau berlaku ialah SPR. Yang itu saya. Kali ini kita takkan benarkan itu lagi. Alhamdulillah, manifesto siap. Pembahagian kerusi tinggal lagi 3 tempat saja lagi lah. 222 kerusi parlimen tak selesai lagi 3 tempat. Kira orang dah tu. Hak tu pasal hak bertembung dengan DAP. DAP kata calon kami lebih bagus, keadilan kata calon kami lebih bagus. Ada satu bertembung dengan PAS di Pahang, Ustaz Tuan Ibrahim kata hak PAS lebih bagus, keadilan kata hak kita pun lebih bagus. Yang tu saja. Akhirnya kita setuju hak nak lawan BN tetap satu saja calon Pakatan Rakyat. Selesai 3-4 ni, kita selesai agih kerusi. Tak ada masalah. Manifesto selesai, BN nak pecahkan kita apa lagi? Dia nak bagi keadilan PAS, DAP supaya rasa syak bersangka satu sama lain. Kali ni tak jalan dah. Isu negara Islam kita selesai dengan elok.
DAP tak setuju, alright, kita tak ada masalah. Nama pun Karpal Singh, takkan dia nak setuju dengan negara Islam? Apa yang pelik? Kalau UMNO tak setuju negara Islam, itu pelik. Karpal Singh tak setuju negara Islam, apa yang pelik? Ada pelik? No? Tak ada nak pelik apa kalau tajuk tu. Karpal Singh tak setuju hudud, apa masalah? UMNO tak setuju hudud, itu ada masalah. Itu aja. No? Tak ada nilai berita bab itu. Saya ceramah dengan Cik Ullah baru ni, yang itu saya sebut. Kalau DAP, Karpal Singh tak setuju hudud, tak setuju negara Islam, tak ada nilai berita. Pasal dia memang bukan Islam. No? Anjing tokak orang, tak ada nilai berita. Orang tokak anjing, itu ada nilai berita. No? Itu baru pelik. Orang tokak anjing, itu pelik. Anjing tokak orang, tak ada pelik. Karpal Singh tak setuju negara Islam, apa yang pelik? UMNO nak kejuh pasal apa? Dia nak pecahkan kita, adu domba, tak makan. Yang terbaru, dia kata pula bahawa Majlis Syura PAS tak setuju Anwar Perdana Menteri. Pula dah. Bila yang UMNO duduk dalam Majlis Syura ni? Majlis Syura ni pengurusinya Tuan Guru Datuk Nik Aziz. Timbalan dia Tuan Guru Saharudin. Dia ada 12 jawatankuasa Majlis Syura. Tiba-tiba mingguan Malaysia sahabat UMNO, Majlis Syura tolak Anwar. Tok Nik Aziz kata, saya ni pengurusi Majlis Syura, tak pernah kita buat keputusan macam tu. Ini semua mengarut. Selesai bab tu. Dia akan cuba sampai saat akhir. Hadirin dihormati sekalian, UMNO dari segi tawaran polisi, dia tak boleh nak lawan dengan kita. Kita dah bawa dengan elok mesej pada rakyat. Rakyat menjerak elok dah formula kita. Tunggu masa Datuk Najib nak umum bila pun dia nak umum, terpulang ke dia. Tak jadi masalah. Kok mana pun dia tak boleh lajak lebih daripada 66 hari lagi. Tak boleh lajak pada itulah. Sampai hari ke-66 Datuk Najib tak umum juga, Parlimen bubar dengan sendirinya. SPR tetap kena buat pilihan raya. Kok mana pun dia tak boleh nak elak dah. Sebab itu untuk kita nak menang Pantai Merdeka. Menang Pantai Merdeka, makin kuat Kerajaan Pakatan Rakyat Kedah. Ini yang kita nak minta tolong. Kita nak menang di Tikam Batu. Bukan Tikam Batu, Bakar Arah. Pantai Merdeka. Pantai Merdeka. Kita nak menang Pantai Merdeka. Kita menang di Bakar Arah. Kita nak menang di Sidang. Menang 3 Dewan Negeri ini, makin kuat Kerajaan Pakatan Rakyat Kedah. Dan menang Sungai Petani. Menang Sungai Petani dengan calonnya Datuk Johari Abdul. Tak kali dah Siasa Agung main umum itu kan. Takkan Duhana berani umum dah. Pacak dah. Dengan calonnya Datuk Johari Abdul, kita yakin menang Sungai Petani tambah cerah untuk laluan kita ambil alih Putrajaya. Yang ini nak minta tolong semua, tolong sampai. Maknanya kempen utusan Malaysia TV3 dia tak jalan. Tak jalan. Dia main ramai serupa tu. Duk kata main buat apa yang Anwar Ibrahim ni pengkhianat Melayu, orang duk main dengar siapa? Tak berbekas orang ni. Antuk syarah lah pengkhianat Melayu, kajian Israel, kajian Amerika, kata tak. Dia pakai dak lah. Pasal rakyat kata mustahil dia ni ejen Amerika, ejen Israel. Kalau 17 tahun dia duduk dalam UMNO dan dia pernah jadi timbalan Presiden UMNO dan pemangku Perdana Menteri. Takkanlah masa duduk dalam UMNO dia sebaik-baik manusia. Dia duduk dalam pakar rakyat, dia ejen segala macam. Rakyat pun terfikir juga tak pernah sabar. Cerita dia ialah dia bersama PAS dan DAP duduk dalam Pakatan Rakyat, nak ajak rakyat pakat-pakat undi Pakatan Rakyat tolak UMNO Barisan Nasional untuk bentuk kerajaan baru yang akan laksanakan beberapa tawaran terbaik untuk rakyat, berupa tawaran pendidikan percuma yang UMNO kata tak boleh bankrupt, kita kata boleh buat. Pakatan Rakyat kata boleh, UMNO kata tak boleh. Kita kata kita nak hapuskan hutang PTPTN. Pasal UMNO boleh bayar hutang berwajar 1,600 juta. Berwajar dah lingkup, hilang kemaman pun lingkup,
kilang gurun pun lingkup bersama meninggalnya Eric Chia dan hutang yang ditinggal 1,600 juta. UMNO Barisan Nasional tolong bayar sampai tahun 2021 selesai semua. Kalau UMNO dan Barisan Nasional boleh tolong bayar hutang Eric Chia 1,600 juta, pasal apa UMNO Barisan Nasional tak bersedia bayar hutang PTPTN rakyat biasa yang di bawah, yang motong getah, yang nelayan, yang bawa teksi, yang niaga pekan nak, kaki tangan kerajaan pakat rendah. Hutang rakyat bawah dia kata tak boleh bayar, tapi hutang toke besar dia sanggup bayar sikit demi sedikit sampai selesai. Kita katakan kalau hang tak boleh bayar, hang galih, hang jangan jadi kerajaan, biar rakyat bagi peluang berkata rakyat. Yang hang tak boleh buat, kita kata kita boleh buat. Hutang PTPTN kita hapus kira, hutang toke besar kita akan kutip balik. Yang ini cara kita jadi kerajaan. Dia tak boleh buat sudah, hang tak boleh buat apa, bagi kat kami buat. Ini suri rumah sepenuh masa. Kita katakan skim caruman suri rumah. Suami kita minta simpan minimum RM10 sebulan atas nama isteri. Isteri suri rumah, memasak, kemas rumah, ngasuh anak, layan suami, semua ni kerja suri rumah sepenuh masa. Dia tak pergi pejabat, tapi kerja dia banyak. Suami tolong simpan minimum RM10 sebulan. Kerajaan Pakatan Rakyat akan tambah RM50 sebulan, menjadikan isteri suri rumah tadi dapat RM60 sebulan. Kalau isteri simpan RM50, kerajaan Pakatan Rakyat tambah RM50, menjadikan suri rumah tadi dapat RM100. Kalau suami carum RM100, kerajaan Pakatan Rakyat tambah RM50, menjadikan caruman milik isteri RM150 sebulan. Ini kita namakan skim caruman wanita nasional untuk suri rumah sepenuh masa. Satu lagi tawaran kita kepada kaum wanita, tanda hormat kita kepada peranan mereka untuk jaga institusi keluarga. Alhamdulillah, tawaran-tawaran ini diterima elok oleh rakyat. Sebab itu laporan yang Datuk Najib dapat, dia tak boleh nak sanggah lagi dah. Jadi dia kata bila nak berubah, bila nak berubah, tak nampak anak bulan. Tunggu, tak nampak anak bulan. Lagi lama dia tunggu, lagi baik untuk kita. Trailer ni pun lagi jauh kita boleh bawa jalan. Keadilan dah ada trailer dah, pas pula bawa trailer ni. DAP sekali keluar 3 trailer, satu hilang tinggal 2. DAP boleh hilang trailer dia, ada seremban 2 lagi. Jadi kita pegang trailer. Keadilan tambah lagi satu pas 2 tingkat dalam tu, dengan internetnya, dengan TV-nya, dengan bilik rehatnya, semua lengkap dalam tu, supaya pimpinan kita boleh jalan sampai seluruh negara. Yang ni cara baru kita sampai dan terbaru terampai. Toke-toke berani derma dah kat kita. Toke hak bagi kat PAS ni, dia jumpa saya juga, dia kata, Datuk, DAP sudah dapat, PAS sudah dapat, saya pun mau bagi satu lagi untuk keadilan, boleh tak? Dia tanya, nak bagi satu lagi, hak kami buat tu, hak keadilan cari model sendiri. Hak ni, hak toke ni nak bagi pula dah. Lagu mana? Nak ambil ke tak? Ambil Datuk jom. Kena ada satu tim lain pula untuk jaga ni. Tu dia punya law ni, orang niaga besar pun tak takut dah nak tolong kita. Hari tu orang ada jet tak takut dah. Datuk Sri Anwar, Mat, nak pergi mana? Labuan, Kota Kinabalu, nah aku bagi jet. 12 tahun dulu tak terbayar benda tu. Law ni general, yang kita bekas polis, yang kita pegawai tinggi kerajaan, yang kita ahli perniagaan nak tolong kita. Maknanya sinar kejayaan semakin dekat. Saya nak kata bahawa apabila malam semakin pekat, itu tandanya fajar semakin dekat. Fajar itu ialah fajar kemenangan milik rakyat pada pilihan raya ke-13. Bila malam semakin pekat, dia tak akan jadi tambah pekat.
lama-lama dia jadi cerah pasal fajar sudah mula sampai. Bila malam semakin pekat, itu tandanya fajar semakin dekat. Maksudnya kemenangan yang semakin hampir. Caranya ialah aktiviti macam ini kita jalan terus, maklumat kita sebar. Biarlah TV3 nak serang kita 45 minit satu malam lagi tu. 45 minit. 1 jam berita buletin utama tu, dia serang kita 45 minit. Hak 15 minit lagi tu berita sukan dengan berita ekonomi. Aduh, hak lain tu habis. Tok Goni Aziz pula dituduh kata rakyat hak terima BRIM ni sama macam haiwan dan binatang. Tok Goni Aziz ni dia cakap penuh dengan kiasan. Budaya Melayu penuh dengan kiasan. Contohnya, pantas macam lipas kudung. Kalau saya kata Datuk Johari bermain bola posisi sayap, larinya pantas macam lipas kudung, bukan makna Datuk Johari itu lipas. Pepatah Melayu kata bagai rusa masuk kampung. Kalau saya kata Saudara Khairul sampai saja di Putrajaya, gayanya tak ubah macam rusa masuk kampung. Heran terpinga-pinga, jadi perak lagu tu. Bukan makna dia tu rusa. Amno bahasa Melayu pun tak pas ya. Jadi bila Tok Goni Aziz kata bagi BRIM ni, dia ibarat macam apa? Macam kita kerak padi. Padi kita ambil jerami bagi kat rakyat. Macam kita ambil nyok, no? Santan hang ambil hampas hang tabuk kat rakyat. Boleh ke UMNO? Tengok tabuk maknanya hewan lah. Maka Tok Goni Aziz kata rakyat yang terima BRIM macam hewan. Ini satu penghinaan. Oh, yang apa mengaji lah, sabar. Bab itu 15 minit syarah bab tu saja. No? Saya baru jumpa Datuk Ni Aziz 2 hari lepas. Dia baru balik umrah, saya tak dan sambut dia buat, saya pergi rumah dia. Lepas asar dia seorang. Saya sampai dia duduk ngaji. Lepas asar tu dia duduk ngaji Quran. Macam Datuk Najib juga kalau lepas asar ngaji Quran. Macam Datuk Najib juga, saling tak lupa. Macam Rosma dia. Saya sampai habis selesai dia ngaji, saya pun masuk bagi salam, cium tangan dia, duduk, tanya abang lebih kurang setengah jam beredar. Dia orang yang lagu ni boleh rakyat percaya ke bila UMNO kata dia samakan rakyat macam binatang pasal terima BRIM RM500. Tak senonoh langsung. Orang macam ini, Tok Guru 22 tahun, sebatang balak boleh tak ambil, 1 inci tanah boleh tak ambil untuk dia dan anak beranak dia. UMNO, Barisan Nasional ada contoh itu. Taubat lahum tak ada. Cerita dia ialah alhamdulillah, kata rakyat kita dapat tunjuk contoh yang baik. Kita tunggu masa tak lebih 2 bulan untuk sama-sama kerja kuat. InsyaAllah kerajaan akan bertukar. Dengan keyakinan inilah tuan-tuan, kita akan kerja lebih kuat kerana kerajaan baru ni boleh jaga rakyat tak kira kaum dan tak kira agama. Dengan harapan itu, saya ucap terima kasih sekali lagi, tahniah kepada Cikgu Lah dan pasukan kerjanya yang buat majlis raya, Datuk Jo sebagai tuan rumah bersama juga hari ini, bagi pihak Datuk Sri Anwar yang menghantar mesej melalui BBM bahawa cuaca di Subang yang tak memungkinkan pesawat Firefly dia berlepas. Saya dengan dia tadi di pejabat untuk mesyuarat majlis pimpinan, cuma dia ambil penerbangan yang lambat sikit. Ketiga saya ambil pukul 2.10. Kalau saya pun ambil sejam sayup, apa kita tak sampai 2.2. Jadi ada hikmah dia. Kapal terbang saya 2.10, cuaca walaupun mendung tapi selamat berlepas dan sampai ke Pulau Pinang. Dan dia tu cuaca mendung bertukar menjadi cuaca buruk, dan kita doakan dia dapat berlepas juga untuk mengisi 3 acara malam ini. Dan Datuk Jo terus berhubung dari masa ke semasa. Saya percaya dia masih ada pilihan lagi. Kalau cuaca buruk juga, dia kata dia akan naik dengan kereta sampai juga malam ini. Dan driver dia biasanya dalam 2 jam 45 minit. KL Sungai Petani 2 jam 45 minit driver dia lah. Kita jangan buat lagu tu pasal kamera duduk tangkap. Nak terima BRIM 500, kena saman AES 300. Mujuk lah saya tengok tadi lawyer. Mana dia lawyer kita? Zul. Mana Zul? Lawyer AES kita ni. AES Datuk Mahfuz pakai dia. Siapa dia yang kena saman, jumpa lawyer Zul. Ada Zul. Zul, mana Zul?
Mai Zul. Ani lawyer Zul. Zul Azmi. Nih, lawyer ni badan kecil dia lawan di mahkamah peguam negara tangguh, tak jadi saman lah lepas itu. Ni dia kecil badan Zul. Mai Zul, main naik Zul. Siapa dia yang mula-mula sekali lawan kerajaan dalam kes saman AES? Ribu-ribu lawyer ni tubuh tangan ni orang Kedah kita ada lawan dia. La ilaha illallah. Peguam negara ni tak seligani. Dia kata kalau macam ni buat ni lawan, tangguh. Lawan ni tangguh. Pakai tak buat lah. Tak buat. Siapa yang dapat surat tu apa dia nasihat dia? Buat tak tahu. Buat tak tahu. Tu dia nampak. Dia lawyer ni. Ganai. Siapa dapat surat saman tu buat tak tahu. Mereka pun tak selesai lagi. Sebab tu ni tu. Bila dia lawan, terkendala semua sekali saman yang AES nak bagi pada rakyat. Dan kalau kita yang di kerajaan, tentulah saman tu kita tak teruskan, kita batal serta-merta. Jangan duk susah rakyat lah. Ini tawaran kita ke rakyat. Tak nak mendarat dah tu, naik balik. Tambah banyak, Darul. Saya kembalikan. Saya harap dapat bersama lagi kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.